Hello, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Syamaiman bin Zamzani. Nombor matrik 10 DTK 19F 1016 dari kelas DTK 4A. Nama saya Haziq bin Mahin. Saya daripada kelas DTK 4A. Nombor kad matrik saya 10 DTK 19F 1015. Okey, Assalamualaikum. Okey, nama saya Muhammad Akmal. Dan nama saya Aiman Hakim bin Abdul Rauf. Nombor matrik 10 DTK 19F 1023 dari kelas DTK 4A. Dan kami daripada kumpulan Tim Quadra akan membincangkan tentang generasi dulu versus kini. Kita hidup di generasi moden di mana kita tak perlu susah-susah buat kerja secara manual. Semuanya hanya di hujung jari kita sahaja berbanding generasi dahulu. Semuanya buat secara automatik. Saya bagi contoh. Komunikasi. Dulu, orang dulu selalunya kalau nak bercakap dengan orang, dia pakai nama phone tu candlestick telefon. Sekarang orang pakai iPhone, Samsung, Redmi. Macam-macam lah. Pelbagai kelebihan kita ada pada generasi moden. Tetapi ada juga kelemahan pada generasi moden. Bukan sahaja generasi moden, juga generasi dahulu. Baik, kami Tim Quadra hanya membincangkan 4 poin sahaja, iaitu pengangkutan, komunikasi, pembangunan dan kenderaan. Dan saya akan membincangkan tentang tajuk kenderaan. Apa-apa pun, mari kita mulakan. Sekarang saya akan menceritakan tentang pengangkutan pada zaman dahulu. Tahukah anda, pada zaman dahulu, mereka ada mempunyai beberapa jenis pengangkutan, contoh darat, udara dan laut. Sekarang ini saya akan menceritakan tentang pengangkutan darat. Dulu, pada zaman dahulu, mereka hanya berjalan kaki atau menggunakan haiwan untuk melakukan pekerjaan. Dan mereka akan membuat laluan kecil di hutan-hutan untuk berjalan kaki atau dinamakan sebagai laluan denai. Okey. Pada zaman dahulu juga, mereka ada mempunyai pembukaan kawasan yang mempunyai biji timah dan sebagainya. Oleh sebab itu, mereka memerlukan pengangkutan untuk mengangkat barang-barang seperti biji timah tersebut, dan mereka menggunakan haiwan, contoh seperti kerbau, kuda dan gajah untuk mengangkat barang mereka. Sebab itu, untuk lebih memudahkan mereka untuk mengangkut barang dari satu tempat ke satu tempat yang lain. Zaman kini iaitu wawasan 2020 yang dikatakan zaman yang lebih maju ke teknologi. Okey, pada sekarangnya mereka juga mempunyai seperti kenderaan awam, darat, udara dan laut. Contohnya udara, kita kapal terbang yang lebih memcepatkan dan lebih menjimatkan masa untuk mereka bergerak ke satu tempat. Dan pada masa kini juga mereka menggunakan MRT, contoh seperti di Kuala Lumpur, yang untuk mengurangkan kesesakan lalu lintas. Pada zaman sekarang yang ada banyak kenderaan awam di jalan raya, dan mereka membina MRT untuk lebih memudahkan orang awam untuk melakukan kerja harian mereka dan berulang alik ke pejabat atau ulang alik daripada kerja. Dan pengangkutan udara darat juga amat penting pada zaman sekarang. Okey, contoh saya akan beri macam pengangkutan awam laut, contoh seperti feri dan kapal. So, di Langkawi juga mereka menggunakan feri untuk melintasi pulau semenanjung masuk ke Pulau Langkawi. Okey, hari ini saya akan terangkan tentang alat komunikasi pada zaman dahulu dan zaman sekarang. Okey, yang kita tahu pada zaman dahulu mereka selalu guna macam hantar surat,
kalau nak hantar surat tu pada member-member yang jauh mungkin ambil masa yang lama lah, sebab tengoklah jarak antara dia dengan member dia lah. Kalau jauh tu mungkin berapa minggu. Okey, yang seterusnya macam kita nak tahu apa dia, nak tahu info tu yang kita boleh guna zaman dulu menggunakan surat khabar. Macam nak tahu info berita, info sukan, info nak cari pekerjaan, info yang berlaku pada negara, yang itu mereka selalu guna surat khabar lah. Okey, yang lagi satu pada zaman batu lah. Zaman batu mereka selalu guna asap api lah. Dapat asap api untuk untuk komunikasi kepada setiap kumpulan-kumpulan lain. Okey, yang seterusnya mereka selalu gunakan satu alat iaitu telegraf. Yang tu alat tu macam nak mengirimkan kepada seorang tu dalam bentuk kod, bagikan macam pada perang dunia lah. Yang tu selalu guna lah macam nak tahu apa dia enemy macam musuh tu sudah datang ke, nak bagi tahu maklumat pasal kedudukan musuh tu kat mana. Itu gunakan telegraf. Okey, itu alat komunikasi pada zaman dahulu. Pada zaman sekarang ni disebabkan teknologi dah canggih, dah maju, alat-alat komunikasi yang dapat selalu guna macam telefon pintar, nak hantar mesej ke, apa dia nak cari maklumat ke, mereka selalu gunakan telefon pintar tu lah. Sebab apa, ada Instagram, Facebook, YouTube tu boleh tengok video. Lagi satu apa dia, komputer riba, iaitu macam jugalah cari maklumat apa-apa, nak buat kerja, itu mudah sikit. Sebab apa, guna jari je type. Okey, yang seterusnya radio. Mereka selalu guna radio macam nak dengar lagu dari negara ke lagu mana-mana. Yang lagi satu ialah televisyen. Televisyen tu macam kalau kita nak tahu berita, tengok berita, kena tengok televisyen. Tengok pukul 8 lah, setiap pukul 8 tengok berita TV3. Macam nak tengok cerita TV, kartun ke drama, semua kat TV. Okey, itu saja dari saya. Okey, salam. So, apa itu maksud pembangunan? Pembangunan ialah kalau dimaksudkan ia mempunyai pelbagai maksud dan dimensi. Biasanya pembangunan ini merujuk kepada usaha mengubah suai masyarakat ataupun negara daripada keadaan yang teruk kepada yang lebih maju. Perubahan ini diliputi pelbagai aspek kehidupan manusia seperti ekonomi, politik, pendidikan, psikologi dan sosial. Selain itu, perubahan ini juga merujuk daripada aspek fizikal, kebendaan dan bukan kebendaan. Okay, terdapat 5 poin yang ingin saya terangkan. Yang pertama ialah cara pembuatan pembangunan tersebut. Okay, yang seperti kita tahu pada zaman dahulu tidak mempunyai teknologi yang begitu canggih untuk membuat seni bina sebuah bangunan ataupun istana. Mereka hanya menggunakan tenaga kerja ataupun tenaga hamba, mempunyai buruh yang begitu banyak untuk menghasilkan sebuah bangunan yang amat unik seperti piramid. Kita dapat lihat Firaun menggunakan beribu-ribu hamba untuk menghasilkan piramid yang tersebut dan menggunakan tenaga kerja yang begitu banyak. Yang kedua ialah berbanding dengan zaman sekarang. Zaman sekarang hanya mempunyai teknologi yang begitu canggih untuk menghasilkan sebuah bangunan yang amat futuristik ataupun designik yang lebih elok berbanding pada zaman dahulu. Okey, yang kedua ialah bahan yang digunakan untuk membuat sebuah binaan. Kalau kita dapat lihat pada zaman dahulu tidak mempunyai batu-bata atau teknologi yang lebih canggih untuk menghasilkan rumah. Mereka hanya menggunakan
bahan-bahan yang semula jadi seperti tanah, batu, batu bata yang dibuat sendiri, tanah liat, simen batu sendiri, ataupun kita dapat lihat mereka membuat design rumah yang lebih simple, yang boleh dijadikan untuk tempat perlindungan. Berbanding dengan zaman sekarang, kita mempunyai banyak benda. Dari dahulu lagi, benda tu tetap kita pakai. Seperti batu bata, simen. Sekarang pun ada paip, ada besi, ada emas, ada simen, ada tanah liat lagi. Tapi tanah liat jarang sekarang digunakan untuk membuat rumah ataupun bangunan-bangunan. Mereka lebih menggunakan bahan yang lebih kukuh untuk membuat sebuah bangunan agar bertahan lama untuk masa hadapan. Yang ketiga adalah design rumah pada zaman dahulu dan zaman sekarang. Okey, pada zaman dahulu design rumahnya hanya untuk menjadikan tempat tempat perlindungan. Mereka menggunakan tanah liat, batu bata ataupun batu untuk jadikan tempat perlindungan atau tempat untuk meneruskan hidup. Biasanya tempatan ini lebih kepada di tepi sungai, tempat-tempat yang mampu mencari sumber makanan ataupun sumber air untuk meneruskan hidup, kerana mereka tiada alah tuju. Mereka hanya perlu berlindung daripada ancaman-ancaman luar seperti harimau, gajah, haiwan-haiwan liar. Seperti juga di Malaysia dulunya menggunakan kayu yang berada di hutan untuk membuat rumah, seperti kayu buluh, kayu balak, kayu jati untuk membuat rumah, dan mereka hanya membuat design rumah itu begitu simple dan juga hanya dijadikan untuk tempat perlindungan. Berbanding dengan zaman, kita dapat melihat banyak taman-taman yang terhasil, taman-taman rumah yang mampu milik rakyat, rumah-rumah kecil. Ada juga yang memakai rumah kayu, tetapi sekarang lebih kepada design yang lebih ke masa hadapan lah. Kita ada kondo, ada banglo. Sekarang pun ada hotel. Kalau nak pergi mana-mana pun senang, nak tidur sana. So benda ini akan berterusan untuk menjadi lebih futuristik. Okey, yang keempat ialah sistem pembakaran atau sistem kecemasan pembakaran. Okey, sistem ini sebenarnya tidak wujud pada zaman dahulu. Dia berlaku pada zaman yang lebih berteknologi, kerana pada zaman dahulu mereka hanya menggunakan air untuk memadam api jika ada kebakaran. Berbanding dengan zaman sekarang mempunyai sistem pancutan air yang seperti ada di hotel ataupun rumah-rumah yang begitu mewah. Kita dapat lihat sistem kecemasan air ni juga dapat mengurangkan pembakaran tersebut sebelum kita memanggil bomba. Tapi sekarang kita mempunyai teknologi yang bagus. Sekarang kita dekat rumah pun kita ada mempunyai pemadam api untuk kita padamkan api jika berlaku pembakaran. Okey, yang kelima ialah mengapa bangunan yang bersejarah itu design yang unik dan mempunyai sejarahnya tersendiri. Okey, kita dapat lihat yang pertama ialah piramid. Kenapa piramid ditubuhkan oleh Firaun? Firaun ini dia dianggap sebagai Tuhan dan dia ingin membuat satu binaan yang amat dahsyat seperti piramid. Dan piramid ini juga digunakan untuk dia menyimpan arwah ataupun kematian Firaun tersebut. Okey, yang kedua ialah tembok besar Cina. Tembok besar Cina ini sebenarnya ditubuhkan oleh negara Cina pada Emperor
kecinaan yang lalu untuk jadikan pertahanan daripada serangan luar. Disebab itu mereka membuat tembok yang paling terpanjang di dunia. Setiap negara perlulah ada sistem pertahanan. Kalau tidak, negara akan jadi hura-hara. Pelbagai jenayah akan berlaku. Peperangan antara negara pun bila-bila masa saja berlaku. So, banyak kelemahan yang akan terjadi apabila kalau tiada sistem pertahanan. Jadi, di dalam dunia ini wujudlah askar dan polis untuk menjaga suatu negara. Wujudlah dari situ wujudlah pelbagai strategi untuk menjaga keamanan negara. Dari segi peperangan, zaman dulu mereka menggunakan perisai di sebelah tangan kiri mereka dan pedang besar di tangan kanan mereka. Bukan itu saja, di dalam strategi peperangan ada long range soldier. Mereka menggunakan panah sebagai senjata jarak jauh. Bukan itu saja, di bahagian depan, frontline defense, mereka menggunakan tombak dan perisai. Zaman 1900, iaitu zaman Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua. Inilah tajuk favorit saya. Baik. Mereka ini menggunakan senjata seperti M16, M1 Garand, Mosin Nagant, senjata favorit saya, dan juga pelbagai senjata. Berbanding pada zaman dulu, iaitu hanya menggunakan tangan dan menggunakan pedang dan juga shield. Bukan itu saja, untuk long range mereka menggunakan anak panah berbanding kepada Perang Dunia Pertama punya generasi. Untuk artillery pula, untuk yang Perang Dunia Pertama dan Kedua, mereka menggunakan artillery seperti tank, mortar, turret. Bukan itu sahaja, mereka juga mempunyai kapal terbang sebagai air support untuk support di bahagian darat dan juga laut. Berbanding kepada kapal perang dahulu dibuat daripada kayu sejenis white oak. Jenis merang pula hanya boleh tembak dengan jarak dekat saja, dan jenis peluru merang pula yang dinamakan round shot ataupun grab shot. Berbanding kepada yang version tahun 1900, kapal tentera laut zaman ini dibuat dari alloy steel, titanium, aluminium dan juga magnesium alloy, khusus yang menjadikannya tahan damage semasa serangan musuh. Bahan-bahan ini juga masih lagi digunakan sehingga zaman kini. Berbanding kepada kapal perang laut yang sekarang, terbahagi kepada itu aircraft carrier, destroyer, battleship, heavy and light cruiser dan juga kapal selam. Aircraft carrier adalah kapal perang yang berfungsi sebagai pangkalan udara laut, dilengkap dengan dek penerbangan penuh dan kemudahan untuk membawa, mengisi peluru, deploying dan recovering aircraft. Destroyer pula adalah kapal perang yang tahan lasak, pantas dan juga short range warship yang menggunakan torpedo dan satu cannon yang bertujuan untuk escort kapal yang lebih besar dalam fleet convoy atau battle group dan mempertahankannya daripada kapal perang musuh jarak dekat. Kapal cruiser adalah sejenis kapal yang umumnya salah satu kapal terbesar. Berbanding dengan destroyer, cruiser adalah kapal yang mampu bertindak sendirian jauh dari pangkalan tentera laut sendiri. Dan berbanding dengan destroyer yang dirancang untuk bekerjasama dengan kapal lain dan juga berfungsi sebagai escort ke kapal yang lebih besar. Dan yang terakhir adalah battleship. Battleship adalah kapal perang yang berperisai besar dengan senjata berkaliber besar. Kapal ini adalah antara yang terkuat di dalam fleet ship, tetapi kapal ini tidak bergerak laju sama seperti aircraft carrier.
zaman kini menggunakan senjata seperti M4 dengan grenade launcher, FM Scar berbanding dengan senjata di Perang Dunia Pertama dan Kedua. Senjata zaman kini mempunyai semi automatic dan juga full automatic. Sekarang saya nak cerita tentang pengawal. Orang dulu menggunakan tenaga 100% mereka untuk mengawal kawasan, tetapi sekarang masih juga menggunakan tenaga manusia, tetapi version upgrade. Sekarang kita ada CCTV. Bukan itu sahaja, sekarang ada satu device yang di-attach dengan pintu guard yang boleh detect seseorang itu memecah masuk. Macam kalau nak masuk, scan ID dulu. Kalau tak ada, belah lah. Baik, dari segi kapal terbang ataupun kita panggil jet pejuang, berbanding kepada kapal terbang perang lah kan, daripada Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua. Berbanding kepada kapal perang version kini, kita ada F-18, F-15 Eagle, SR-71 dan kapal favourite saya, Blackbird. Bukan itu saja, zaman kini juga mencipta satu misil dari jarak jauh dan juga sistem pertahanan yang dapat memusnahkan kapal terbang musuh seperti SAM turret. Kesimpulannya, kesemua 4 main point ini perlulah kita menaik taraf ataupun upgrade di setiap negara untuk memastikan kalau dari segi ketenteraan untuk menjaga keamanan negara. Bukan sahaja dari segi ketenteraan juga, tetapi juga dari segi kemajuan ekonomi dan juga untuk populasi negara. Pendapat saya, macam saya kata tadi daripada intro, zaman kini juga ada kelebihan dan kekurangan, dan zaman dulu juga ada kelebihan dan kekurangan. So pendapat saya adalah ambil zaman dulu punya kelebihan dan gabung dengan zaman kini punya kelebihan, campur sekali dan menaik taraf menjadi satu sistem yang orang kata perfect. Baik, itu saja daripada video daripada Tim Quadra. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum dan salam sejahtera.